Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini dia yang terkini ya, berlaku di dalam Dewan Negara. Ya, di soalan diberikan oleh senator daripada Bersatu. Siapa yang tidak kenal dengan Razali Idris, seorang individu yang telah menfitnah SPRM dan kini telah disiasat dan juga ya dalam proses pendakwaan sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini beliau memberikan soalan kepada YB Azalina Othman. Tapi dengan tenang, dengan mantap, padu, YB Azalina menjawabnya dengan terbaik sekali. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya membawakan Anda untuk mendengar ya dan juga menonton video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti dan juga tonton video ini, sahabat-sahabatku semua. Ini dia. Terima kasih Timbalan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator atas soalan tersebut. Timbalan Yang Di-Pertua, selaras dengan teras strategik Malaysia Madani, khususnya bagi menjamin kesejahteraan insan ditunjangi prinsip adil dan ihsan, Kerajaan Perpaduan telah dan akan terus komited untuk melaksanakan reformasi institusi yang substansif demi Malaysia yang lebih maju dan makmur. Semenjak diberikan amanah untuk menerajui kepimpinan negara di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10, Kerajaan Perpaduan telah mengambil pelbagai langkah penambahbaikan yang berterusan, termasuklah melalui pindaan kepada perundangan yang sedia ada dalam memastikan kepentingan rakyat terus diutamakan selari dengan nilai-nilai Malaysia Madani. Untuk memakluman ahli-ahli Yang Berhormat Senator, bagi memperkasakan hak asasi manusia dan menambah baik perlindungan kanak-kanak yang sedia ada, Kerajaan Perpaduan telah meminta Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007. Seterusnya, dari aspek sistem keadilan jenayah negara, dengan izin Criminal Justice System, Kerajaan Perpaduan telah mengambil langkah untuk memastikan hak semua pihak terjamin tanpa mengabaikan kepentingan mana-mana pihak, termasuk banduan. Ini termasuk melalui Akta Pemasuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 yang telah memasukkan hukuman mati mandatori dan telah menggantikannya dengan hukuman alternatif di samping memasukkan hukuman penjara sepanjang hayat dengan izin natural life sentence. Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023 turut diwujudkan untuk memperuntukkan kuasa semakan semula terhadap hukuman yang telah dikenakan kepada 1,020 orang banduan akhir dan sepanjang hayat susulan pemasuhan hukuman mati mandatori dan hukuman penjara sepanjang hayat. Selain itu, pindaan turut dibuat berkenaan dengan kesalahan mengendap dengan izin, stalking, di bawah kanun kesiksaan dan kanun tata cara jenayah. Pada masa sama, kerajaan juga pada tahun ini telah melalui Akta Kanun Kesiksaan Pindaan nombor 2 2023 telah memasukkan Seksyen 39 Kanun Kesiksaan yang menjenayahkan cubaan membunuh diri. Selaras dengan dasar peluang kedua, Kerajaan Perpaduan juga telah meminda Akta Insolvency 1967 antara lain bagi membantu pelepasan bankrupt secara automatik dalam tempoh masa 3 hingga 5 tahun dari tarikh individu bankrupt menyerahkan pernyataan hal ehwalnya. Selain itu, peraturan-peraturan bantuan guaman, fee dan sumbangan 2017 turut dipinda untuk meningkatkan hak kelayakan rakyat yang boleh menerima bantuan guaman. Pindaan-pindaan ini adalah manifestasi komitmen dan kesungguhan Kerajaan Perpaduan yang sentiasa prihatin akan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, atas dasar Kerajaan Perpaduan untuk memartabat prinsip integriti, accountability dan ketulusan pentadbiran, laporan tahunan Suhakam 2020 telah diusulkan untuk dibahaskan di Parlimen dan laporan Ketua Audit Negara 2021 siri 2 juga telah dibahaskan di Parlimen. Kerajaan Perpaduan juga telah membentangkan rang undang-undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pindaan 2023 antara lain untuk memperkasa fungsi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam yang mana telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 29 November 2023 dan rang undang-undang kekebalan bidang kuasa negara asing 2023 telah dibaca di Dewan Rakyat buat kali yang pertama dan bacaan kali kedua dan ketiga dijangkakan akan dibuat dalam mesyuarat Parlimen yang akan datang. Usaha-usaha ini menunjukkan bahawa Kerajaan Perpaduan masih dan sedang giat mengatur dan mengorak pelbagai langkah ke arah reformasi perundangan yang lain yang dilaksanakan berfasa bertunjangkan pada konsep kesediaan menerima perubahan dengan mengambil kira saranan
lapisan masyarakat dalam mencorak masa hadapan Malaysia menjadi ilham kepada Kerajaan Madani, dan pada tahun 2024 Panjang lagi Menteri. lain last pada tahun 2024 insya-Allah tahun depan pelbagai lagi perancangan untuk reformasi institusi yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan. YB Nuing dulu. Okey. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih YB Menteri atas jawapan. Berkenaan dengan pelantikan jawatan yang penting untuk negara seperti Ketua Polis Negara, Peguam Negara dan Pesuruhjaya SPRM akan dibuat melalui Parliamentary Select Committee sebelum diperkenan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Adakah reformasi ini akan dilaksanakan di masa terdekat dan adakah kuasa pendakwa rakyat akan diasingkan daripada Peguam Negara dan agaknya bila akan dilaksanakan? Sekian, terima kasih. YB Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Soalan Senator tu sangat menarik sebab itulah soalan yang selalu ditanya berulang kali oleh semua orang. Dan saya dah berulang kali Tuan Yang Dipertua dah terangkan. Pertama sekali, semua reformasi institusi yang begitu dilihat sebagai begitu substansif seperti contohnya pemisahan Peguam Negara memerlukan pindaan perlembagaan. Memerlukan 148 Dewan Undangan Rakyat ke atas. Satu. Keduanya, bila bercakap tentang pelantikan-pelantikan tertentu dalam jawatan-jawatan tertentu, memang juga pindaan perlembagaan diperlukan. Jadi apa yang berlaku sekarang, contohnya dengan izin Parliament Services Act, dengan izinnya pemisahan kuasa pendakwaan Peguam Negara dan sebagainya, telah dibawa ke Kabinet dengan kertas Kabinet untuk diperbincangkan di peringkat dasar. Dan kemudian dalam proses membawa pada peringkat dasar, ramai timbang taruhnya, iaitu stakeholders dengan izin Tuan Yang Dipertua, akan memberikan pendapat dan pandangan. Kemudian bahagian undang-undang akan memberikan pendapat dan pandangan, dan kemudian pelbagai NGO dan CSO akan memberikan pendapat dan pandangan. Dan apabila ia tiba ke Dewan Rakyat, Parliamentary Select Committee PSA, contohnya dalam pemisahan Peguam Negara, kita mempunyai PSSC dalam aspek hak asasi dan juga isu perlembagaan, akan memberikan pendapat mereka. Dan contohnya di segi pemisahan AG, kuasa AG sebagai contoh, kita telah memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa kita akan kembali ke Dewan Rakyat dengan pindaannya setelah kita buatkan satu kajian menyeluruh, kajian empirikal dalam negara-negara lain. Saya dah sebut dalam Dewan ini, kalau saya tak salah ingatan saya, bahawa masalah yang paling besarnya ialah bentuk-bentuk negara yang telah membuatkan perubahan yang sama, ada yang dah patah balik. Keduanya, kita perlu juga mengkaji sebab di Malaysia kita mempunyai pelbagai undang-undang, dan yang paling penting juga, Panjang lagi. sekejap lagi, sikit nak terangkan, ialah kuasa Peguam Negara seperti di Sabah dan Sarawak sebagai contoh. Jadi sebenarnya saya nak memberikan contoh pemisahan analoginya sebab prosesnya panjang. Dan akhir sekali Tuan Yang Dipertua, kalau izin, selagilah kerajaan kita sentiasa dinodai dengan ancaman nak digugurkan, macam mana kita nak sampai 148? Kita dah dapat 148. Tapi sentiasa dikata besok tukar kerajaan, lusa tukar kerajaan, semalam tukar kerajaan. Sebab reformasi institusi yang kita bercakap ini memerlukan pindaan perlembagaan dulu. Dan pindaan perlembagaan tidak akan didapati kalau kerajaan tidak stabil. Jadi saya nak terangkan di sini, biarlah kerajaan selesaikan sehingga PRU ke-16 supaya reformasi ini dapat kita selesaikan dalam jangka masa 4 tahun akan datang, sebelum tahun pilihan raya yang akan datang, insya-Allah PRU ke-16. Kemudian putuslah oleh rakyat sama ada blok kerajaan yang mana yang akan memimpin. Tetapi bagi peluang untuk kami menjalankan tugas. Terima kasih. YB Datuk Razali. Okay, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kita dah tak petikai lagi 148, 151 lah sekarang. Jadi soalan tambahan saya satu je, pendek je. Benarkah akta hasutan telah dipinda pada tahun 2015 hanya terkait kepada 3 art sahaja? Terima kasih. YB Menteri. Tuan Yang Dipertua, sebenarnya kalau kita tengok akta hasutan tu, ia memang dilihat sebagai jenayah untuk menghasut.
Ia perlu dibaca dengan pelbagai akta-akta seterusnya dan antara punca kuasa selain pada akta hasutan ialah kanun kesiksaan. Dalam perkara 3R ini, ia tertakluk kepada aspek hasutan yang telah berlaku. Dan saya sebagai seorang peguam dan ramai di sini pun memahami bahawa antara cabaran yang paling utama ialah dua faktor, iaitu actor serious dan main serious. Dua, niat dan pelaku. Di segi politiknya, saya berani berkata di sini bahawa kerajaan hari ini taklah sezalim mempunyai undang-undang ISA seperti dulu. Yang mana semua bercakap politik, semua masuk penjara, baru dibicarakan. Hari ini kita masih tiada undang-undang ISA, International Security Act. Maknanya, akta hasutan tu yang masih hidup pada hari ini ialah satu undang-undang yang melihat tentang pelaku mana-mana pihak dengan niat untuk menghasut yang menyentuh kepada pelbagai elemen hasutan. Tak semestinya 3R saja. Terima kasih. Saya Soalan jemput, tambahan. saya jemput Datuk Seri Velpari, anak lelaki Tun Sembilan Belu. Bagi peluang orang lain lagi. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertuan. Soalan saya nombor 2. Lebih Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Velpari. Selaras dengan konsep keluarga madani, kerajaan amat menitik beratkan kesejahteraan inklusif masyarakat India serta kaum minoriti yang lain agar mereka tidak terpinggir daripada arus pembangunan perdana negara. Alright guys, so itu dia sebentar tadi kita melihat ya persoalan-persoalan ya berkaitan dengan ISA, akta hasutan, Malaysia Madani, ya dijawab padu oleh YB Azalina, sahabat-sahabat semua ya. Yang menanya itu pun ya sebenarnya ya telah pun membuat hasutan sehingga dibuat laporan oleh pihak SPRM itu sendiri dan sekarang ini dalam proses pendakwaan. Jadi kita boleh nampak sahabat-sahabat semua, mereka cuba kononnya memprovokasi, bertanyakan soalan panas sebegitu, tetapi dijawab padu oleh YB Azalina. Inilah dia seorang menteri ya yang begitu berpengalaman sekali dalam permainan politik yang sedang dibuat oleh ahli senator daripada pihak pembangkang. Jadi itu sedikit pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua di luar? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.